Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, testing. Subhanallah. Boleh dengar ke? Boleh dengar Boleh. Boleh Ustazah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, minta maaf tadi masalah teknikal. Ustazah Akmal membantu, alhamdulillah. Okey, baik. InsyaAllah yang dihormati ahli pengurusan KKTM Ledang, sahabat-sahabat KKTM dan juga yang dikasihi pelajar-pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, insya-Allah pada pagi ini saya nak berkongsi berkaitan satu tajuk yang tak heavy. Okey, saya tak ambil tajuk yang heavy-heavy. InsyaAllah kita santai-santai saja. Ya, insyaAllah kalau kita tengok pada hari ini, sekarang ini musim pandemik, di mana kita tengok di kalangan masyarakat Malaysia kita ramai terkesan ramai terkesan dari sudut kewangan, terkesan daripada dari sudut hubungan kekeluargaan, mungkin terkesan dari sudut akademik anak-anak dan sebagainya. Jadi yang sekarang ni yang penting sebenarnya adalah kita yakin bahawa semua ini adalah daripada Allah SWT, satu ujian daripada Allah SWT. Poin yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah berkaitan lebih kepada rezeki, rezeki ataupun nikmat yang Allah bagi kepada kita. InsyaAllah kalau kita tengok di kalangan kita, lagi-lagi yang khusus kepada yang bekerja, ada di kalangan kita yang ada masalah kewangan, di mana nak bagi makan kepada anak pun tidak mampu, nak bagi nafkah yang zahir ini tidak mampu kita nak berkongsi dengan ahli keluarga kita. Ada juga yang mampu dapat rezeki di tangan kita tetapi sekejap dia habis. Rezeki itu singgah di tangan kita tetapi cepat habis. Jadi sebenarnya semua ini bergantung juga kepada amalan kita seharian. So insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu amalan-amalan untuk dipermudahkan dikurniakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa semua ni amalan-amalan ni insya-Allah saya rasa di kalangan kita dah buat, dah buat dah amalan-amalan yang akan saya sampaikan ini, yang saya berkongsi pada hari ini. Cuma mungkin kita boleh buat sebagai satu checklist lah, checklist amalan yang kita biasa buat, kebiasaan dalam seharian kita. So insya-Allah yang pertama okey. Yang pertama adalah kita perlu atau kita bolehlah memperbanyakkan istighfar. Istighfar ni satu benda yang sinonim lah dengan kita as Muslim. Istighfar lafaz yang terlalu mudah. Cuma kadang-kadang mungkin kita terlupa, kita dah sibuk dengan hal dunia. Jadi perkataan istighfar ni, astaghfirullahalazim ni, satu perkataan yang pendek tetapi dia memberi makna ataupun memberi satu maksud yang keinsafan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud istighfar itu sendiri pun adalah aku mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau di mana-mana sahaja pun kita berada, kita boleh sebut. Macam contoh Encik Faisal sedang menaik kerja tu kan, so sambil dia naik tu dia boleh istighfar kan, sambil mulut kumat kami dengan lafaz istighfar. Jadi perkataan ini benda yang simple, tetapi kadang-kadang kita alpakan, kita terlupa. Jadi yang pertama untuk kita mudah mudah untuk terima rezeki daripada Allah SWT adalah dengan mengucap ataupun memperbanyakkan lafaz istighfar. Itu yang pertama. Okay, sebab istighfar itu pun ada satu intihan ataupun pengakuan dosa kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Di mana bila kita sebut istighfar, maka sebenarnya di situ Allah akan jatuh kasih kepada kita. Allah akan rasa kasihan kepada hambanya. Lalu dia akan berkenan untuk memakbulkan doa kita, dan ataupun melapangkan jiwa kita. Okey, jadi dalam dalil berkaitan dengan istighfar ini adalah daripada hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, maka Allah akan menghapuskan segala kedukaannya, segala kesedihannya, segala kekecewaannya, dan juga Allah akan menyelesaikan segala masalah, dan memberikan rezeki dengan daripada mana-mana kita rasa tak sangka. Dia dapat macam tuk dalam satu saat, dapat rezeki yang lebih banyak daripada kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sentiasa ingat kepada Allah.
Ini adalah amalan yang kedua, di mana amalan yang kita dipermudahkan oleh Allah SWT untuk dikurniakan rezeki kepada kita. Yang kedua adalah sentiasa ingat kepada Allah SWT. Terlalu banyak sebenarnya dalil berkaitan dengan ingat kepada Allah. Okey, cuba saya ambil satu, iaitu dalil daripada surah At-Taha, surah Taha, surah Taha ayat yang ke-14 yang bermaksud sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain daripada aku, iaitu Allah SWT. Maka sembahlah aku dan tunaikanlah solat untuk mengingati aku. Dalam ayat Al-Quran ni, dalil ini dalil nakli, menyatakan tentang nak ingat Allah. Poin yang pertama adalah dari sudut ibadah solat. Okey, ibadah solat. Kenapa? Sebab dalam solat itu sendiri pun kita sedang berzikir kepada Allah. Dalam solat itu juga kita sedang berdoa kepada Allah SWT. Setiap kali lafaz dalam rukun solat kita, daripada awal dah, daripada takbir Allahu Akbar, kita sedang memuji Allah itu maha besar, kan. Lepas tu ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Setiap kali pergerakan solat kita itu sebenarnya kita sedang ingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dan dalil ini menyatakan bahawa solatlah untuk mengingati aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikirkan balik, zalim tak kita ni sebab kita tak mampu nak ingat Allah. Ini persoalan saya berikan kepada semua untuk kita sama-sama muhasabah. Zalimkah kita kerana kita tidak mampu mengingatinya? Memang zalim sebenarnya. Kalau kita tak mampu nak ingat Allah, cuba kita fikirkan balik. Siapa yang jadikan kita? Siapa yang mencipta jasad kita? Siapa yang mewujudkan kasih sayang kita kepada manusia? Kasih sayang kita kepada makhluk lain, kepada Allah SWT terutamanya sekali. Jadi, siapa kita yang bagi kita oksigen? Ni setiap saat, Allah cuba fikir balik, Allah tak pernah tak nikmat oksigen tu satu saat. Melainkan kita mungkin kita ada sakit, macam COVID-19 kan, kita sesak nafas kan, itu salah satu tanda-tanda simptom sebenarnya. Jadi nak katakan sini, setiap saat kita bernafas itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mampu pun nak buat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Contohlah awak semua, sahabat-sahabat KKTM dan juga pelajar sekalian, kita nak join program hari ini pun, slot yasinan dan juga slot perkongsian ilmu ini adalah dengan izin Allah. Jika Allah tak izinkan, kita tak berada di depan laptop ni, kita tidak ada berhadapan dengan handphone ni. Semua ini adalah dengan izin Allah. Sedangkan sehelai bulu dalam anggota badan kita itu pun adalah milik Allah Subhanahu Taala. Siapa kita sebenarnya? Kita hamba hina di sisi Allah Subhanahu Taala. Maka cukuplah kita bagi alasan kita ni tak dapat nak ingat Allah kerana kita tak dapat menggambarkan Allah itu bagaimana. Kita kan bagi alasan begitu, kita fikirkan balik, muhasabah diri kita balik, tengok balik, jasad aku ni, aku ada tangan, aku ada bulu mata, aku ada hidung, berlubang dua, aku ada mulut satu, semuanya adalah daripada Allah SWT. Hidup yang kita lalui, daripada umur bayi sehingga kini, dia sudut nikmat yang Allah bagi kepada kita, dia sudut keindahan alam yang Allah bagi kepada kita, ini semua itu adalah daripada Allah SWT. Maka apa lagi alasan untuk kita bagi alasan bahawa macam mana kita nak ingat Allah lagi? Sebenarnya itulah, kita muhasabah balik, segala kejadian di alam ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ingat saja penciptaan Allah, ingat saja kekuasaan Allah, maka itu sebenarnya kita sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya poin untuk saya sampaikan dalam sentiasa ingat kepada Allah ni, kita rasa macam susah kan, dia dua. Yang pertama adalah kita bersyukur. Ni di antara duanya lah, kita bersyukur apa yang Allah kurniakan kepada kita. Walaupun kita tidak sehebat yang lain, mungkin kita tidak kaya seperti orang lain, kita bukan golongan kayangan, tapi apa yang kita ada, kita bersyukur. Walaupun sedikit, bila kita bersyukur, sebenarnya itu sudah cukup untuk kita sebenarnya, insya-Allah. Yang kedua adalah kita sentiasa ingat bahawa kat dunia ini ada milik Allah. Ini saya dah sampaikan tadi. Iaitu apa yang ada, apa yang kita dapat kat dunia ini, ahli keluarga, pasangan yang baik, anak yang cerdik, anak soleh-solehah, sahabat-sahabat. Kalau macam pelajar tak ada anak lagi kan, anak tekak je ada kan. Pelajar-pelajar dengan dapat sahabat-sahabat yang baik, semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinnya itu, dengan itulah sebenarnya kita sedang mengingati ataupun kita sedang fikir bahawa tentang kekuasaan Allah itu memang ada. Okey, baik.
Jadi ingat ya, setiap pergerakan kita adalah dengan izin Allah SWT. Okey, poin yang ketiga, poin yang ketiga saya sampaikan adalah berbakti dan mendoakan ibu bapa. Ya, kita berbakti, kita mendoakan ibu bapa kita sentiasa. Ya, yang ada masih ada, alhamdulillah. Ya, kita masih lagi boleh curahkan bakti kita, ya, balas jasa mereka, ya, mak bapak kita ni, ya. Tapi yang mak ayah yang tak ada, kan, kita boleh mendoakan mereka. Kita boleh bersedekah walaupun mak bapak kita dah meninggal, tapi kita bersedekah, dan insya-Allah dengan niat sedekah itu kita kembali kepada mak ayah kita yang setelah meninggal dunia. Jadi kalau kita tengok berbakti dan mendoakan ibu bapa ni adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana kedudukan ibu bapa di sisi Allah SWT amatlah tinggi, sehingga Allah meletakkan perintah berbuat baik kepada mak ayah ni selepas perintah itu tidak menduakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Ya, saya cakap ni bukan saya saja, memang ada dalam dalil nakli, dalil Al-Quran, ya, iaitu menyatakan bahawa hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT dan jangan kamu menyekutukan Allah. Ya, selepas ayat itu, ya, perintah Allah adalah hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Nampak, ya? Yang pertama, apa Allah perintahkan itu kita beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Ya? Selepas perintah tersebut, keluarnya mengatakan bahawa Allah hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi kedudukan ibu bapa ni sebenarnya kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berbuat baik kepada mak ayah, kepada adik-beradik kita, kepada saudara mara kita, ya, dengan tetangga kita, rakan sejawatan, ya, sahabat-sahabat kita dan juga hamba yang kamu miliki. Ini dalam surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat 36. Ya. Jadi kat sinilah kalau kita tengok Allah SWT tak suka kepada orang sombong, ya. Sombong, bangga diri dia, ya, takabur, ya. Membangga diri dia tu memang satu perbuatan yang yang hina ataupun yang tidak mulia di sisi Allah SWT. Okay? Jadi kalau kita tengok sini, ya, poin berbakti kepada kedua ibu bapa ni, ya, paling simple, ya, kalau kita tengok dalam dalil juga mengatakan bahawa jangan berkata dengan mak ayah. Kan yang ni saya selalu sebutlah, ya, kepada student, ya. Kata pun tak boleh kepada mak ayah kita, iaitu kita meninggikan suara kita kepada mak ayah, ya. Jadi kalau kita tengok saya nak kaitkan dengan kehidupan sekarang ini, ya, dunia ini sekarang ni, ada beberapa benda yang tidak diambil cakna, kita tak ambil perhatian, iaitu dalam masyarakat sekarang ni tentang berbuat baik kepada mak ayah yang sudah tiada, iaitu apa dia? Menunaikan wasiat, ya, menunaikan wasiat dan hajat mereka yang boleh tercapai lagi. Ya. So kalau mak ayah yang dah meninggal, ya, ada wasiat yang dibuat sebelum dia meninggal, maka kita sebagai anak itu yang patut kita buat. Tapi kerana kita terlupa, ya, kita dah sibuk dengan perkara lain, terlupa tentang wasiat ataupun hajat yang mak ayah kita tak tercapai lagi. Baru ni ada satu viral dalam viral masyarakat netizen, ya, menyatakan bahawa ibunya meninggal sebab COVID. Ya, jadi arwah ibu ni menyampaikan hajat untuk cari adik-beradik dia yang terpisah. Ya, kalau adik-beradik dia ni kembar, dia semua kembar. Satu mak dia jaga, satu dia bagi kepada orang lain. Jadi wasiat mak dia ni, hajat mak dia ni adalah cari semula adik yang kembar yang terpisah ni. Jadi dia sebagai abang, dia viral kat FB, kat semua tempat, dia kata sesiapa kenal adik dia ni, adik kembar yang terpisah ni. Sebab dia kata apa, ini adalah hajat mak dia yang telah meninggal dunia. Jadi ini benda yang kerana kita terlepas pandang, ya, bila mak ayah kita sudah meninggal, kita terlupa nak menunaikan wasiat, ya, ataupun hajat mereka belum tercapai ni. Satu lagi adalah apa yang kita tidak cakna sekarang ni adalah menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan. Masa mak ayah ada, kadang-kadang kita rajin pergi rumah makcik kita, ya. Kita rajin pergi rumah sepupu kita, kan. Ziarah orang yang sakit, keluarga kita yang sakit. Tapi bila mak ayah meninggal, semua jadi senyap, kan. Semua jadi rasa segan nak pergi rumah kawan, rumah mak ngah ni. Sebab mak dah tak ada, segan nak pergi rumah mak ngah, kan. Sedangkan sebelum ni masa mak kita ada, selalu kita pergi, kan. Jadi kat sini juga sebenarnya benda yang kadang-kadang kita lepas pandang, bukan kita lupa, bukan kita sengaja lupa. Kita terlepas pandang, iaitu menyambung hubungan silaturahim, dan juga kita berbuat baik kepada sahabat baik mak ayah kita yang telah meninggal. Apa sebabnya?
Efek dia ataupun kesan kita dapat jika kita buat baik kepada ahli keluarga kita, kita buat baik kepada saudara kita, kepada sahabat-sahabat mak ayah kita yang telah meninggal dunia, maka dari situlah sahabat-sahabat ini dia akan ingat kepada mak kita. Ini contoh mak yang meninggal, macam mak saya dah meninggal. Jadi buat baik kepada sahabat atau kawan-kawan mak kita. Bila kita buat baik kepada kawan mak kita, so dari situ dia akan ingat, oh ni anak Mazni itu kan. So dia buat baik. Jadi daripada situ sebenarnya dia telah mendoakan mak atau ayah kita yang telah meninggal dunia. Itu efek positif kita akan dapat bila kita menjaga hubungan silaturahim. Itu poin yang ketiga. Okey. Poin yang keempat adalah kita banyakkan berselawat. Sebab tu saya rasa amalan-amalan ni sebenarnya semua dah buat. Kita cuma boleh buat checklist lah sebagai checklist. Okay, yang keempat ni adalah banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Junjungan mulia kita. Bila kita dengar perkataan SAW, kita pun jawab balik. Sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat ni pun satu benda yang simple macam istighfar tadi. Allah banyak sebenarnya lafaz-lafaz berselawat ni kan. Paling basic adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau boleh kata jangan tinggalkan walaupun satu saat dalam berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Kalau kita tengok ibadah lain ibadah lain ni saya share lah. Ibadah lain Allah tengok kepada hati kita. Contohlah kita buat ibadah sedekah contohnya ataupun ibadah solat. Allah akan tengok hati kita ikhlas ke tidak. Kan? Tetapi kalau selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, Allah tak tengok pun hati kita. Orang tu ikhlas ke tak, tapi Allah terima selawat itu. Itu kelebihan selawat. Ibadah lain Allah tengok pada hati kita. Qalbun. Tetapi ibadah ataupun selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, Allah terima je selawat tersebut walaupun hati orang yang selawat itu tidak ikhlas. Itu kelebihan berselawat ke atas Nabi. Dia banyakkan berselawat di mana dalam satu hadis sahih di mana satu kali kita selawat ke atas Nabi, Allah akan selawat kepada kita sebanyak 10 kali. Satu kali kita selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, Allah akan balas dengan 10 kali selawat ke atas kita. 10 kali kata ada satu ganjaran kepada kita untuk kita amalan kita pahala kita. Jadi 10 kali ganda berbanding kita selawat kat atas Nabi satu kali. Malah kalau kita selawat 10 kali, 100 kali lah Allah selawat kat atas kita. Yang sebenarnya kalau kita tengokkan yang menyelamatkan kita di akhirat nanti pun adalah Rasulullah SAW, iaitu syafaat Nabi. Sebab tu kita kalau boleh lepas solat, ni untuk peringatan untuk diri saya sendiri jugalah. Setiap kali lepas solat kita doa kepada Allah SWT dan juga kita doa bahawa ya Allah masukkanlah aku dalam golongan yang dikurniakan syafaat daripada Rasulullah SAW. Sebab di akhirat nanti di pada mahsyar nanti ketika timbangan al-mizan nanti yang menyelamatkan kita adalah, yang boleh menyelamatkan kita adalah Rasulullah SAW. Kita punya kekasih kita dah tak dapat selamatkan kita, iaitu contohlah couple kita ke atau pasangan kita ke, tak boleh selamatkan kita ketika itu, anak kita tapi yang boleh selamatkan kita ketika di hari kiamat adalah syafaat daripada Rasulullah SAW. So kalau nak dapatkan syafaat, takkan nak goyang kaki kan. Jadi insyaAllah dengan syafaat itulah daripada kita hidup kat muka bumi ni, banyakkan berselawat, amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari sudut perbuatan, dari sudut fi'li adalah kita mengamalkan sunnah Nabi. Dari sudut qawli ataupun perkataan, kita banyakkan selawat ke atas Nabi, insyaAllah. Jadi poin yang keempat adalah menjalin hubungan silaturahim. Ini kenapa saya nak masukkan poin ini. Sebenarnya untuk makluman banyak sebenarnya amalan-amalan untuk kita laksanakan atau kita lakukan untuk dikurniakan rezeki daripada Allah SWT. Tapi saya ambil poin-poin yang bagi saya penting. Ini salah satu penting sebab ini kita menjaga hubungan kita sama manusia. Seperti yang semua tahulah kita ada hablum minallah, hablum minannas. Kita perlu jaga hubungan kita dengan Allah, kita perlu jaga hubungan kita dengan manusia. Buat dosa dengan Allah SWT, Allah SWT Maha Pengampun. Kalau kita bersungguh-sungguh taubat, insyaAllah Allah akan terima. Tapi kalau kita buat jahat dengan manusia dan manusia itu tidak maafkan kita, maka istilahnya tunggulah ke akhirat nanti kan. Sebab tu jaga hubungan dengan manusia ni paling, bagi kita paling susah sebenarnya. Dengan Allah kita boleh mohon keampunan, kita boleh bertaubat. Tapi dengan manusia, kalau kita buat kesalahan dengan manusia, tak jumpa pula manusia tu, jadi kita kata dia akan jumpa kita di sana nanti.
Ya. Jadi poin yang kelima ni adalah menjalin hubungan silaturahim ni. Kita tengok memang realiti yang berlaku sekarang ni, kadang-kadang kita tak kenal pun jiran sebelah kita. Kita tak kenal pun dalam satu taman kita. Ya. Satu taman tu mungkin kita rasa macam susahnya kan, banyak sangat kan. Tapi kadang jiran sebelah ke ataupun jiran depan kita tak kenal. Ya. Kita pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja kan. Atau pergi sekolah, balik sekolah. Dia tak kenal jiran sebelah kita. Tak kenal jiran hadapan kita. Ya. Tapi apa salahnya kita menegur, ya, mengambil tahu hal sekeliling komuniti kita. Paling simple pun kita senyum. Mungkin tak berani lagi nak bercakap, tak berani lagi nak bertegur siapa, kita senyum ya. Nampak jiran kita keluar, senyum. Itu mukadimah dululah. Senyum dahulu. Senyum itu pun satu sedekah. Tak payah keluar duit, senyum dulu. Dapat dah pahala sedekah tu insya-Allah kan. So daripada situlah jaga hubungan kita sama jiran kita, lagi-lagi dengan ahli keluarga kita. Ya, dengan ahli keluarga ni lah sebenarnya kadang-kadang kita rasa macam paling susah ya. Contohlah dari sudut perebutan harta lah. Ya, kalau kita dengan adik-beradik kan, mak ayah meninggal, jadi berebut harta. Seorang ni nak rumah ni, seorang ni nak duit ni, ya, seorang ni nak kereta, ayah yang dah meninggal, berebut harta. Daripada perebutan harta tu sampai boleh menyebabkan hubungan kekeluargaan itu jauh. Ya, tak nak balik kampung dah, tak nak jumpa dah abang, tak nak jumpa dah adik sebab berebut harta. Ini saya sebut ni memang berlaku realiti kehidupan sekarang ni. Jadi berhati-hati ya untuk jika terjebak kepada situasi ini ya, cepat-cepat kita keluar cari jalan penyelesaian ya, insya-Allah. Ya, sebab apa? Disebut dalam hadis Rasulullah SAW ya, baginda bersabda bahawa sesiapa yang ingin diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hendaklah dia menjaga hubungan silaturahim ya. Bukan setakat dalam ahli keluarga kita tetapi dengan komuniti kita. Ya, itu dalam riwayat hadis sahih Al-Bukhari ya. Itu poin yang kelima. Okay, insya-Allah poin yang terakhir pada hari ini ya, iaitu bersedekah. Sedekah. Okey, ini bersedekah dulu lah. Ya, amalan ni memang di kalangan kita alhamdulillah insya-Allah ya, insya-Allah semua dah buat ya bersedekah ni. Ya, cuma kita kena fikirkan balik bahawa satu sedekah ni sebenarnya nikmatnya ataupun ganjaran pahalanya sangatlah tinggi sebenarnya. Ya, dalam nikmat yang Allah beri kepada kita, maka kita gunakan sebaik mungkin. Ya, biarlah sedikit ya. Awal-awal ni mungkin rasa macam tak biasa lagi nak bersedekah. Awal-awal ni biar bagi sedikit, biar sedekah sedikit ya, tetapi istiqamah. Ya, dan sedekah ni sebenarnya bukannya dari duit saja. Ya, kalau kita sebut sedekah, bagi duit kan, masuk kat tabung masjid, bagi sedekah kat orang miskin. Bukan duit sahaja. Sebenarnya bersedekah ni banyak lagi dari sudut harta. Kita bagi makanan. Sekarang ni kan tengah pandemik COVID ni kan, kita sedekah dengan bagi makanan, kita sedekah dengan bagi pakaian, kita sedekah dengan bagi membantu dia kan, dari sudut lain, bukan setakat wang saja ya, tapi kita bagi dia sokongan ya. Jadi itu adalah satu kata konsep bersedekah yang luas sebenarnya ya. Sedekah bukan hanya kepada wang semata-mata ya. Tujuan kita bersedekah ni sebenarnya untuk kita menghilangkan rasa ujub ataupun rasa sombong ataupun rasa takabur dalam diri kita ya. Seperti kalau kita tengok dan kita maklum ya, dalam harta kita yang banyak ni ya, banyak ke ataupun sedikit sebenarnya ada hak orang lain. Cik Faisal pernah cakap, Faisal jagi dia. Siapa Faisal kan? Okey, Cik Faisal sebut ya, dalam harta kita ni kan ada juga hak orang lain. Ya, kita dapat bonus setiap bulan contoh. Ya, kita dapat bonus setiap bulan contoh kan. Ataupun kita dapat duit daripada mak ayah kalau macam pelajar kan, tak kerja lagi kan. Dapat duit pada mak ayah kita walaupun dengan sekupang lah, kalau orang Perlis panggil sekupang. Sekupang tu 10 sen kan. Walaupun mak kita bagi kita sekupang, hang pergilah belanja gula-gula contohnya. So daripada sekupang tu kalau awak bagi 5 sen kepada orang lain, awak sedekah pada orang lain ya, insya-Allah ya, Allah akan bagi berlipat kali ganda daripada duit yang kita bagi sikit walaupun sedikit ya. Ingat bahawa dalam harta kita ada hak orang lain ya. Jadi apa yang kita boleh buat, kita dengan sedekah atau kita dengan dan juga bayar zakat. Ya, kalau macam yang kita ni yang dewasa ni bayar zakat ya, itu tanggungjawab kita, kewajipan kita. So dengan bayar zakat itu pun sebenarnya kita sedang berkongsi nikmat atau rezeki yang Allah bagi ini kepada orang lain ya. Jadi kalau kita tengoklah, kalau kita belajar matematik kan, 1 tolak 1 berapa? 1 tolak 1 kosong kan. Jadi tapi daripada sedekah 1 tolak 1 bukan jadi kosong, malah 1 tolak 1 dia akan jadi 10, 1 tolak 1 dia akan jadi 100.
Satu tolak satu dia akan jadi 500. Nak menunjukkan bahawa walaupun kita sedekah kita yang sedikit itu, atau kita sedekah dengan harta kita yang sedikit, tetapi insya-Allah akan datang Allah akan berlipat kali ganda lagi rezeki kita tu. Ya. Saya berkongsi satu dalil ya daripada satu dalil nakli ya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ya. Seseorang yang sedekah ataupun derma daripada golongan yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh, dia akan terbitkan 7 tangkai. Ya, sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Jadi nak katakan bahawa ya, dalam satu benda kita sedekah, satu harta kita sedekah, insya-Allah Allah akan bagi lagi. Allah akan balas lagi dengan lebih, berlipat kali ganda daripada kita bagi itu. Ya, sebab apa? Allah itu maha luas rahmatnya ya. Allah itu Al-Razzaq, Allah itu maha kaya. Jadi kat situlah kita yakin bahawa setiap rezeki kita walaupun sedikit kita bagi pada orang lain untuk maslahat umum, insya-Allah ya, Allah akan melipat kali ganda lagi balasannya. Mungkin dia kadang-kadang ada on the spot kita dapat rezeki tu. Kadang-kadang ada yang mungkin minggu depan kan, mungkin tahun depan dia akan dapat. Ya, ada juga ya, saya berkongsi satu cerita daripada Datuk Izhar kan. Datuk Izhar buat cerita berkaitan dengan dia dapat rezeki, dia dapat 1000 ya. Lepas dia bagi slot perkongsian, dia dapat 1000. Dapat 1000 duit ya. Tapi on the way dia balik ke rumah dia, accident. Accident melanggar dengan punggung kereta lain. Melanggar dengan punggung kereta lain. Dia daripada accident itu dia kena keluarkan balik 1000 untuk bayar kepada orang lain. Kepada yang mangsa yang dilanggar tu lah. Kan? Jadi kat situ menunjukkan bahawa duit yang kita dapat tadi, baru sekejap tadi, sebenarnya betul bukan milik kita. Tapi dia adalah milik Allah SWT. Ya? Bila-bila masa saja Allah boleh bagi, dan bila-bila masa saja Allah boleh ambil balik. Maka apa yang kita ada, kita bersyukur walaupun sedikit. Dan daripada yang sedikit ataupun banyak, kita bagi juga sedekah kepada orang lain, yang di mana daripada harta kita sebenarnya, daripada harta kita itu adalah milik ataupun hak orang lain juga. Ya, jadi perbanyakkan sedekah, insya-Allah ya. Kita rasa macam tak cukup, insya-Allah Allah akan bagi kelapangan kepada kita ya. Terus tadi mungkin dalam masa on that time ataupun mungkin akan datang ya. Di masa itu hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui ya. Jadi kalau kita tengok Allah SWT juga mengatakan bahawa sedekah itu sebenarnya menambahkan rezeki, tetapi di sebaliknya iaitu di kalangan syaitan pula ya. Syaitan pula kata kalau dia membisikkan pada kita sedekah itu sebenarnya akan membuat kita miskin. Contoh kita RM1. Kalau dia bisik pada kita, kau RM1, kalau kau bagi 50% nanti kau tak cukup makan. Dia membisik pada kita bahawa kalau kita sedekah akan membuat kita miskin. Tetapi kita ingat janji Allah SWT bahawa Allah kata tadi dalam hadis tadi, dalam dalil tadi kan, kita sedekah walaupun sedikit tapi akan dapat balasan lipat kali ganda. Yakin dengan itu. InsyaAllah kalau kita yakin juga harta itu ataupun nikmat yang Allah bagi itu, rezeki kita Allah bagi pada kita itu adalah milik Allah, maka dari situ akan wujudnya sifat bersyukur. Kita akan rasa bersyukur kat situ. Ya, jadi saya rasa itu sahaja. InsyaAllah sedikit perkongsian. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi insyaAllah dia akan datang di masa akan datang. Jadi insyaAllah ya, saya rasa semoga apa yang disampaikan dalam masa sekejap ini mendapat manfaat, terutama sekali untuk diri saya sendiri ya, dan juga kepada anda semua ya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan wallahu alam, saya serahkan semula kepada Haji Hasnul. Terima kasih. Assalamualaikum.